Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf lambat. Baru sampai rumah. Tadi apa? Daripada Ipoh tadi. Tak apa laju sangat. Jadi tengah malam kan. Sampai-sampai tadi dalam pukul 9 suku. 9 10. Macam tu. Sampai rumah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan kelas kita ya. Baik. Uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah di antara malam-malam hari terakhir sebelum masuk tahun baru, yang mana Islam sebenarnya tak ada signifikan berkenaan dengan tahun baru tahun kemudian, kerana ialah hidup atau nyawa kita tidak berkait dengan amalan kita. Sebenarnya berkait dengan hidup dan mati kita ni berkait dengan amalan kita, bukan berkait dengan tajuk masalah berapa lama kita hidup ataupun tahun mana kita tinggal. Dan memang tak ada sebarang tajuk untuk kita cari dalam tahun-tahun yang mendatang kecuali membanyakkan amal soleh. Baik. Okey, pada minggu yang lalu kita ambil perbincangan kita berkenaan dengan tajuk Quran itu kitab tauhid. Quran adalah kitab menerangkan berkenaan tauhid, atau itu isi kandungan Al-Quran pertama atau tafsiran Quran yang utama adalah berkaitan dengan tauhid. Kerana kita bincang itu bahawa Al-Quran Karim ni sebenarnya dia ada tiga bahagian. Kalau kita lihat para ulama nyatakan Quran ni terbahagi pada tiga bahagian. Itu pertama, ia ada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khabar-khabar mengenai Allah Ta'ala, nama dia, sifat dia, maka ini masuk dalam tauhid. Kemudian kita ada akhbar, ada berita-berita. Itu tentang umat terdahulu, kisah mereka kepada bersama dengan Nabi-Nabi mereka, pertemuan yang berlaku di antara tauhid dan tauhid di antara ahli tauhid dengan ahli syirik, dan memberitahuan berkenaan dengan perkara kiamat, syurga, neraka. Ini juga adalah berkaitan dengan tajuk masalah tauhid. Sebab itu kandungan dia adalah berkaitan dengan siapa yang berada di atas tauhid, nasib mereka, apa keadaan mereka, dan juga siapa yang berada pada syirik dan apa keadaan mereka, dan juga apa nasib mereka. Itu kalau kita baca berkenaan dengan diceritakan berkenaan orang-orang yang kufur, ingkar tu, lawan dia adalah orang yang beriman yang di atas tauhid. So Quran ada tauhid, ada khabar. Jadi khabar tu pun kaitan dengan tauhid. Serta terakhir kita kata adalah hukum-hukum. Hukum-hukum, yang mana hukum-hukum ni pun sebenarnya dia adalah perealisasian ataupun tahkikan bagi tauhid. So tauhid kita bila kita mengaku beriman dengan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, maka atas kita wajib untuk beramal dengan segala tuntutan tauhid, iaitu segala perkara-perkara kewajipan yang kita laksanakan. Itulah sebenarnya perealisasian bagi tauhid. So dalam perbincangan kita yang hari lalu, kita bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana Al-Quran Karim menjelaskan tauhid. Pertama kita kata bahawa Quran penjelasan Quran bahawa tujuan atau penciptaan ciptaan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bincang berkenaan dengan penjelasan Al-Quran yang diambil, penjelasan Quran mengenai janji yang diambil oleh Allah SWT ke atas hamba-hambanya ketika mereka di alam zuriat lagi, untuk mengesahkan dia. Itu yang dalam surah Al-A'raf 172-173 yang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan macam diambil janji daripada anak-anak Adam. Yang ketiga, penjelasan Al-Quran Karim berkenaan dengan tugas para rasul alaihi wassalam, bahawa mereka adalah ia adalah untuk tauhid. Okey. Kemudian yang keempat, yang kita ambil itu 1 2 3. Okey.
Okey, sebutan tentang ahli tauhid dan syirik, dan kemudian bentuk dengan bentuk tentang contoh-contoh. Okey, hari ni kita nak bincangkan berkenaan dengan perumpamaan. Okey, dalam Al-Quran Karim sebenarnya perumpamaan sangat banyak. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bentuk-bentuk perumpamaan bagi memahamkan kepada orang yang mendengar akan benda yang mungkin tak pernah mereka tahu. Kadang-kadang kita tak alami satu benda, kita boleh contohkan kepada orang. Macam kita kata benda tu saya jumpa Ahmad. Tapi Ahmad rupa macam mana? Kita tahu Ahmad ni rupa macam Perdana Menteri Malaysia. So terus ada gambar. Tapi dia putih sikit, tapi dia kurus sikit. So benda-benda macam ni kalau kita perhatikan balik, perumpamaan ataupun gambaran ia adalah cara Allah Taala berikan kepada manusia untuk memahami satu perkara yang kadang-kadang tidak ada pada fizikal, tapi ataupun tak boleh gapai dengan fizikal, boleh difahami dengan bayangan. So bila ada bayangan atau gambaran, maka manusia boleh memahami akan maksud apa yang cuba disampaikan. Okey, uslub-uslub Al-Quran Karim dalam menjelaskan tentang keagungan urusan tauhid ni berbilang jalan dia, dan juga petunjuk-petunjuknya dengan dia kata mungkin tak mungkin untuk dia ceritakan oleh sebarang kitab. Tak ada buku boleh bayangkan. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab dia Ighathatul Lahfan, dia kata walaisa tahta adimis sama', dia kata tiada di bawah payungan langit ni kitabun, sebuah kitab mutadamminul barahin wal ayat 'ala matalibil 'aliyati min at-tauhid misal Al-Quran. Dia kata tidak ada di bawah payungan langit ni sebuah kitab yang mengandungi bukti-bukti dan juga tanda-tanda ke atas tuntutan yang tertinggi daripada tauhid seperti Al-Quran. Fa innahu kafilun bidzalika kullihi, kerana dia fa'innahu kafil dzalika kullihi, kerana dia menanggung semua itu, semua sekali. Mutadammin lahu min ala at-tammil wujuh, dan mengandungi terhadap petunjuk terhadap tuntutan tauhid ni di atas setinggi-tinggi ataupun sesempurna-sempurna bentuk. Wa ahsaniha, dan seelok-eloknya. Wa aqrabiha ila al-uqul, dan paling hampir kepada akal. Wa afsahiha bayanan, dan paling fasih dalam menjelaskan. Memang dia kata Al-Quran tak ada lebih baik daripada Al-Quran, dan memberikan bayangan berkenaan dengan tauhid, apa kedudukan dia, dan juga kufur atau syirik, apa kedudukan dia. Okey. So di antara cara-cara dakwah Al-Quran dalam kepada tauhid adalah membuatkan perumpamaan yang menjelaskan kadar keterukan atau kedahsyatan kesyirikan. Itu lawan kepada tauhid. Menentang tauhid, macam dikatakan macam mana dikatakan dengan lawannya atau penjelasan perkara-perkara yang lain lah. Macam mana Allah terangkan apa lawan tauhid ni, apa jadi pada mereka dan sebagainya. Kedudukan itu sangat jelas diterangkan. So kita kat sini pengarang buku kita, dia kata pengarang tulisan kita ni, dia kata kita akan sebutkan 4 bentuk je, 4 contoh. Banyak contoh, contoh sangat banyak. Tapi kita sebut kat sini hanya beberapa bentuk saja, beberapa contoh saja. Pasal ini memang kita kata Mutasya. Okey. Okey. Dia kata kerana bentuk kesyirikan ni adalah sentiasa berlawanan dengan fitrah ataupun keadaan yang sepatutnya. Okay, jadi sebab tu kita kata dalam Quran Karim banyak sebutan. So kat sini kita akan bincang 4 contoh saja kita ambil daripada Al-Quran Karim untuk kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana Al-Quranul Karim memberikan contoh untuk tauhid, contoh untuk syirik. Contoh tauhid dan contoh syirik ni macam mana kedudukan dia dari segi gambaran. Okey. Contoh pertama kita akan bincangkan ni insya-Allah malam ni. Okey. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 29. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-29, Allah Taala firmankan, contoh pertama kita akan ambil. Supaya nampak sikit. Mana dia? Delete. Saya try sini. Dia kacau dia pula. Okey. Okey. Saya try lagi Baik. Okey. Okey, kita ambil ayat 29 surah Az-Zumar.
Kita ambil ayat 29 surah Az-Zumar. Untuk membincangkan berkenaan dengan contoh pertama, ada apa umpamaan Quran mengenai tauhid dan juga lawannya itu syirik. Okey. Atau kufur dan sebagainya lah. Yang penting sekali kita faham. Pasal kalau kita faham berkenaan dengan tauhid ni dalam Quran Karim, kan kita kata ada tiga sudut. Satu sudut penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sudut penjelasan berkenaan dengan ahli tauhid itu sendiri, macam keadaan mereka dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, tajuk berkenaan dengan tauhid itu dari segi masalah pelaksanaan atau pentahkikan atau perselesaian bagi tauhid itu sendiri. So, jadi tiga. So, jadi sekarang ni kita ambil, kadang-kadang tajuknya akan bincang berkenaan dengan tauhid itu sendiri. Kadang-kadang bincang berkenaan dengan keadaan orang yang syirik. Kadang-kadang keadaan orang yang bertauhid. Kadang berkenaan dengan selainnya. Jadi ini contoh-contoh kita nak fahamkan. Baik. Ya, contoh pertama yang kita bincang ini insya-Allah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dalam surah Az-Zumar ayat ke-29. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا. Allah Ta'ala buat satu perumpamaan. Okay. Rajulan fi syuraka mutasyakisun. Okey. Dia seorang lelaki yang seorang lelaki, fi syuraka, yang seorang lelaki hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang saling bertentangan sifat. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seorang lelaki lagi yang dia ni milik seorang saja. Maksud dia makhluk. Ini nak fahamkan. Bila manusia ni berada pada sudut keadaan dia hanya milik Allah Ta'ala, satu Tuhan sahaja. Okey. Yang satu lagi adalah seorang hamba yang dimiliki oleh pihak yang ramai. Ada pihak yang ramai memiliki dia. Okey. Jadi dia kata, jadi nak fahamkan keadaan diri orang tu. Orang yang menjadi hamba milikan tadi. Kalau dia kena patuh kepada 10 pihak atau banyak pihak, dengan diri dia kena patuh pada banyak keadaan. Sedangkan satu lagi seorang manusia yang hamba juga tapi dimiliki oleh satu tuan saja. Okey. Hal yastawiyani masalah, adakah sama dua itu sebagai contoh dari segi perumpamaan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lam, bahkan mereka tidak mengetahui. Okay. Maksudnya dikatakan kat sini, ini contoh dia bagi orang yang mengesakan Allah Ta'ala dan musyrik dari segi ketenangan. Dari ketenangan. Okey. Ya, contoh macam seorang yang bertauhid, tenang hati dia dan juga tetap dia punya pendirian. Okey, sedangkan satu lagi yang dimiliki oleh banyak tuan. Tuan dia banyak. Lalu berkecamuk, okey, ataupun berbolak balik akan di jiwa dia. Okey, sebab tuan ni kata A, tuan ni kata B, tuan ni kata C. Untuk redakan tuan ni tak sempat tuan ni. Reda tuan ni tak sempat reda tuan ni. So sentiasa akan menghadapi masalah meredakan setiap tuan yang memilikinya. Dia beza kan. Jadi pasal nak fahamkan manusia yang tahu dia ada satu tuan saja, yang memang dia tahu mengesakan Allah Ta'ala sahaja, tahu Tuhan saja. Dengan yang banyak sangat dia punya cabang. Ini sebenarnya kalau ikutkan dalam konsep kekeluargaan pun sebenarnya Allah Ta'ala berikan benda yang sama. Contoh dalam kekeluargaan, seorang lelaki diwajibkan ialah ketaatan dia yang utama kepada mak bapak dia. Dia stop kat situ. Kemudian seorang wanita pula kepada suami dia, dia tak ada diberikan suruh taat semua. Tak ada taat semua dalam satu masa. Habis last sekali kepada Allah Ta'ala sahaja. Suami pun balik pada taat kepada Allah Ta'ala. Kalau berperanan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka boleh. Jika tidak, tak boleh. Yang anak pun macam tu juga. Selagi mana arahan mak bapak dia kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka betul. Jika tidak, dia tak boleh. Jadi kalau kita faham kat sini, dia perletakkan contoh dalam surah Az-Zumar tu, macam dikatakan oleh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia kata daraballahu mathalan rajula. Allah Ta'ala buat perumpamaan seorang lelaki, itu hamba. Fi syuraka mutasyakisun. Fahum, maka di padanya ada rakan kongsi yang berlain-lain. Maka mereka ni banyak dan tidak mereka bersepakat di atas satu perkara saja. Okey, dan dalam satu keadaan berkeadaan yang banyak. Okey. Jadi mungkin sehingga boleh untuk apa dikatakan kat sini macam dia rehat. Merehat. Bahkan
padanya orang yang berbeza. Yang tuan ni kata kau bagi sekian, yang tuan ni kata kau buat sekian, tuan ni kata kau buat sekian. So semua chain of order tu kan, rantai bagi arahan tu berkecamuk. Bagi diri dia lah. Bagi diri dia. Kerana banyak sangat arahan, command daripada A, daripada B, dia kena patuh semua sekali. Okey. Jadi semua kepada dia menuntut untuk dilaksanakan. Sedangkan satu orang lelaki lagi yang lain, warajulan salaman lirajulin. Sedangkan seorang lelaki selamat bagi seorang lelaki saja. Itu dia tulus bagi untuknya, dan dia dikenal kehendak Tuhan dia pun dia tahu. Jadi dia akan dapat kerehatan yang sangat sempurna. Bila Tuhan dia suruh buat apa, dia dah buat, habis cerita. Yang lain tak nak ke, tak setuju ke, dan tak akan. Sedangkan yang tadi, bila dia banyak sangat kena redokan A atau B atau C atau D, maka dia tak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Banyak sangat. Dia suka, dia redokan dewa cahaya, kemudian kena redokan dewa neraka. Dewa neraka kena redokan dewa sekian. Semua sekali. Dia kena buat. Ini kita kata keadaan. Okey. Keadaan dia tak ada kerehatan. Jadi orang kata hal yastawiya ni adakah sama? Okey, adakah sama kedua-dua keadaan tadi bagi orang yang bertauhid, yang ada satu tempat untuk tujuan dia, dengan satu lagi yang syirik, yang banyak sangat dia kena redakan. Bahkan kalau dikata dia sekutukan dengan Allah Ta'ala punya kehendak, kemudian wali punya kehendak, kemudian guru punya kehendak, kemudian orang dia punya kehendak, kemudian orang dia punya kehendak, semua sekali dia kena tunaikan. Dan dia takkan boleh tenang hati. Tak boleh takkan tenang hati. Okey, jadi dia kata tidak akan sama. Ni soalan tu bukan maksud dia Allah tanya, kita jawab, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu takkan serupa. Demikianlah musyrik pada kesyirikannya, pada rakan kongsi yang mereka diletakkan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Mereka ni semua berpecah-pecah. Okey. Dia kejap doa ini, doa ini, kemudian lalu dia lihat dia tak pernah tetap kepada satu tempat. Sentiasa bila nak beranak, minta pada dewa tu. Bila nak sekian, minta dewa sekian. Minta sekian, dewa sekian. Tak pernah ada yang satu berkuasa untuk semua. Dan sedangkan kita tahu bahawa yang menciptakan kita hanya satu. Tak ada banyak. Tak ada bila ciptakan kita tu Tuhan lain. Yang jadikan kita ada makanan Tuhan lain. Tak ada. Tidak ada. Jadi dia tidak akan tetap. Kan? Tidak akan tetap kepada satu kedudukan, dan tak akan tenang hati dia pada satu tempat. Sedangkan seorang yang mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, telah tulus dia, kan? Tulus dia telah ikhlaskan, dia telah bersihkan dia daripada seorang sekutu. Bila dia ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia bersihkan daripada seorang sekutu kepada selainnya, dia dalam kerehatan yang sangat sempurna dan paling tenang, sempurna, dan ketenangan yang paling cukup. Okay? Maka kalau kita lihat kat sini kan, macam dikatakan oleh Syekh Abdul Sa'di, dia kata memang masalah dia adalah orang tu bila dia ada kesyirikan, dia takkan tenang hati. Ini biasa kita lihat lah dalam konsep dalam zaman macam zaman sekarang ni. Secara pribadilah, saya tengok memang banyak orang punya sakit hati, sakit jiwa. Dan baru ni ada seorang sebut sejak daripada COVID-19 berlaku, rupanya kes bunuh diri dan sebagainya sangat tinggi sejak daripada bulan berapa itu Memang majoriti yang ramai yang bunuh diri tu bukan Islam lah. Jadi Islam tu ada, kes 1-2, tapi majoriti bukan Islam. Yang dia tak ada tempat nak mengadu, tak ada tempat nak letakkan kepercayaan. Bahkan dia tak pernah ada kepercayaan pada satu Tuhan lah. Itu konsep. Jadi memang hati dia akan tak boleh bergantung pada Allah Ta'ala saja. Jadi bagaimana boleh sama barang siapa yang bergantung pada kubur, yang asyik pergi kubur kan, minta doa pada kubur, okay? Dan dan letakkan pada kubur tu kedudukan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Okay? Dan lalu kepada kubur-kubur berkenaan mereka alihkan doa-doa. Dan dengan tuan-tuan kubur tadi, pemilik kubur tadi, mereka minta pertolongan dan bertawassul. Dan kemudian mereka juga kemukakan akan sembelihan dan nazar dari kubur-kubur lain. Jadi kalau kat Yaman ada kubur dia, dekat Indonesia ada kubur dia, dekat India ada kubur dia. So dia orang akan sentiasa pergi pada satu tempat lain, tak pernah tetap. Jadi bila kita lihat kan, dia tak tetap. Jumpa kubur saya, dia akan minta. Macam orang musyrik lah. Yang mana datang dalam keadaan orang-orang musyrik di kalangan Confucius ke, Buddhism ke, ataupun Hinduism ke, memang sentiasa mereka kan menuju kepada berhala-berhala ataupun sembahan-sembahan satu demi satu bagi mencukupkan kehendak mereka.
Dan mereka sentiasa akan berpindah randah. Sekejap sembah ini, sekejap sembah itu, sekejap sembah sekian. Tak pernah tak pernah. Tak pernah okay. Lalu dia kata okay, dan barang siapa yang memperbodohkan perbuatannya akan menyuruh ke atas perkaranya dengan kecelakaan dan juga dia akan dan juga kebinasaan. Jadi macam mana boleh sama orang ni dengan orang yang mengesahkan Tuhannya, tak menyuruh selain Allah Ta'ala, tidak minta tolong kepada Allah kecuali kepada Allah Ta'ala, tak bertawakal ke atas Allah Ta'ala. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Allah Ta'ala berikan gambaran kat sini, orang yang mengabdikan diri kepada dia, sembahannya dia, doahannya dia, dengan orang yang sentiasa berpindah randah daripada keadaan kepada keadaan yang lain. Ini contoh pertama. Dengan lihat baik. Kemudian contoh kedua. Okay, selain itu contoh kedua dalam surah Al-Ankabut. Ini contoh kedua Okay, dalam surah Al-Ankabut Allah SWT berikan gambaran yang lain. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala berikan gambaran yang lain berkenaan dengan sama tauhid dan juga kesyirikan, macam mana keadaan dia. Okey, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Okey, artinya masalul ladzina ittakhadhu min dunillah, perumpamaan orang yang mengambil selain Allah Taala auliya, para pelindung. Diambil selain Allah Taala para pelindung. Kamathalil ankabut ittakhadat baita, seumpama ankabut, laba-laba. Ittakhadat baita, membuat atau mengambil sebuah rumah. Macam mana pengambilan atau perbuatan lebah, laba-laba, spider. Laba-laba mengambil rumah, buat rumah. Orang yang mencari pelindung selain Allah Ta'ala adalah seperti laba-laba yang buat rumah. Dia kata wa in auhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Okey, lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ini ayat ni kadang-kadang menjadi persoalan kepada setengah-setengah orang lah. Lepas belajar fizik, kimia, biologi sebagainya kan, diorang sangka bahawa ayat ni salah. Diorang sangka ayat ni salah sebab diorang belajar kononnya laba-laba punya sarang tu sebenarnya paling kuat, dia kata. Kalau kira, dia kata kalau kira pound per pound ataupun size per size di antara benang laba-laba tu berbanding dengan besi keluli, sarang laba-laba tu lebih kuat. Kalau contoh macam kalau kita ada sarang laba-laba tu setebal ni jari ni dengan besi setebal yang sama, dua besi besar ni, laba-laba punya saiz pun besar ni, sarang dia punya ni jalinan tu kan, wire dia punya benang tu sebesar ini. Kalau bandingkan, maka ini lebih kuat banding ini. Tapi sebenarnya Al-Quran Al-Karim berikan bayangan pada mata kasar kita. Mana kalau kita lihat contoh sarang anai. Kalau sarang anai kita lempang, kita lepuk berapa kali pun bukan mudah nak pecah. Ambil masa juga. Itu maksud dia, kita bandingan kepada kita. Sebab sarang laba-laba tu bila kita buat macam tu kan hancur. Tapi kalau kita buat pada sarang laba-laba ke, sarang semut ke, sarang lebah ke, semut ke, sarang burung ke, apa lagi, sarang tebuan ke, kan sarang-sarang makhluk yang lain ni lebih kuat ketahanan, lebih ada keteguhan berbanding dengan sarang laba-laba ketika kita memusnahkannya. Itu maksud dia, kita. Kalau kita ada angkut-angkut kan, yang tinggal buat sarang dekat atas bumbung dinding rumah tu pun kan kena pecahkan, makan masa. So bayangan nak kena fahamkan bayangan kepada sudut kita. So ada orang saya dengar bila kita baca ayat ni, dia kata ayat ni tak apa jelas, dia kata. Sebab kalau ikutkan kepada benang laba-laba tu, laba-laba spider tu punya benang, kalau kita ada sebesar ini banding keluli sebesar ini, yang laba-laba tu lagi kuat. Laba-laba tu punya benang lebih kuat berbanding dengan besi. Kalau besar, itu kita bukan lihat kalau dia besar, kita bandingkan pada perbuatan kita. Bila kita merobohkan, meruntuhkan satu benda, sarang paling mudah adalah sarang laba-laba, tarik terus hancur. Sedangkan pada sarang yang lain kita pernah pecahkan berkali-kali baru pecah.
lebah ke, kerengga ke, kan, sarang burung ke, dia tak boleh pecah dengan mudah. Kena digunakan kekuatan atau kekerasan, daya usaha yang lebih kuat berbanding kita musnahkan sarang laba-laba. Itu maksud dia. Okay. Ada juga yang separuh para ulama dia kata maksud dia kata bila dia terima pengertian pengertian apa kata sarang laba-laba ni kuat. Dia kata maksud tu adalah cara laba-laba ni adakan apa keluarga. Keluarga laba-laba ni keluarga yang paling rapuh. Sebab dia kata dalam alam haiwan, alam apa serangga sebagainya, laba-laba dikatakan paling tak teguh perkahwinan. Sebab spider ni, kepelikan ni kan, bila mak dia mengawan dengan bapa dia, jantan betina tu mengawan, jantan tu akan dimakan oleh yang betina. Yang betina tu akan makan jantan, kemudian jadikan nutrisi untuk bertelur. Kemudian bila dia keluar je telur tu, anak menetas, anak tu makan mak dia pula. Tapi sebenarnya bukan semua spider macam tu. Bukan semua laba-laba macam tu. Tapi ala kulli hal digunakan pengertian sedemikian. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang pentingnya kita faham daripada Al-Quran ni tadi sebenarnya pada fizikal kita. Allah Ta'ala bayang pada kita, kalau kita musnahkan rumah ataupun tempat tinggal binatang atau serangga, yang paling mudah kita hancurkan adalah laba-laba. Okey, itu kena fahamkan Pasal kadang saya tengok ada orang cuba mendalamkan pengertian tentang ayat ni, lalu diorang last kali kata ayat ni tak betul ataupun tak apa tepat. Kerana apa? Kerana sarang laba-laba tu paling kuat berbanding dengan keluli. Kalau ada saiz sebesar itu. Kalau dia meter dia 1 cm ke, satu dengan panjang tu, dia kata dia akan boleh lebih kuat daripada besi. Tapi ini adalah berdua daripada tajuk. So Al-Quran Karim berikan bayangan pada kita yang kita faham secara depan mata kita. Bukan perlu pada pengkajian yang mendalam. Mana apa mata kita tengok. Macam kita hancurkan sarang binatang, sarang serangga dan sekian, semua sekali mudah. Tapi paling mudah adalah sarang laba-laba. Okey. Dia kata di sini, maka ini adalah contoh yang Allah Ta'ala berikan gambaran kadar kelemahan setiap yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kat sini, Allah Ta'ala berikan bayang. Tadi yang awal tadi kita kata orang kan, kedudukan orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Dalam contoh kedua ni, berkenaan dengan yang disembah selain Allah Ta'ala. Bahawa yang disembah selain Allah Ta'ala ni, dia adalah paling lemah. Sehabis-habis lemah. Kan? Dan dia tak menambah kepada yang menyembah dia, kecuali lemah di atas lemah. Dan dia lemah, dia tak boleh tunaikan pula pada orang lain. Dia lemah. Dan tak tunaikan kepada yang minta kepadanya. So lemah tambah lemah. Maka perumpamaan orang-orang musyrik adalah seperti laba-laba ni. Kerana ia adalah di antara selemah-lemah serangga. Pasal kita kena tepuk sekali je. Banding dengan laba-laba, kita lari. Nampak spider, kita tak lari. Kita penyekkan dia, kita pijak dia. Tapi kalau nampak spider, nampak apa, kalajengking ke, nampak panggil lebah ke, tebuan ke, kan kita takut. Berbeza dengan keadaan kita dengan laba-laba. Okey. Yang dia ni dah lemah, ambil pula sarang, okey, yang melindungi dia daripada apa? Daripada kesejukan dan juga kepanasan. Sejuk dan panas pun tak boleh. Sarang laba-laba tiada perlindungan daripada kesejukan ataupun kepanasan. Tapi dia tak menambah sarang tadi, tak menambah pengambil dia, kecuali makin lemah. Makin dia ambil sarang macam tu, makin lemah. Demikian keadaan siapa yang mengambil kubur ataupun makam-makam sebagai tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Kerana ia terjatuh dalam sebesar-besar penyaksian. Bahawa tak menambah dia, kecuali makin lemah dan makin lemah. Makin lemah dan makin daif. Sebab yang mati tu tak boleh tolong dia. Dia dah minta pada yang mati. Yang mati tu pun tak boleh tolong dia. Ini masalah yang sering berlaku kan. Bila kita kata macam orang tu lihat keadaan dia meminta pada selain Allah Ta'ala ni, tak apa. Ini hari tu kita sebut kan pada akhir surah Yasin. Bila kita bincangkan hari tu kan, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka ambil selain Allah Ta'ala tuhan-tuhan, la'allahum yunsarun, moga-moga mereka akan dibantu. Sekejap. Surah Yasin.
Surah Yasin ayat yang ke je Okey. Yasin ayat 74 sampailah 75. 74 75 74 75. Okey. 74 75. Allah katakan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, dan mereka mengambil selain dari Allah Taala Tuhan-Tuhan. Moga-moga mereka akan dibantu. Mana mereka ambil selain Allah Taala sembahan-sembahan, moga-moga mereka dengan sembahan itu mereka akan dibantu. Benar Allah kata la yastati'una nasrahum. Namun tidak mereka, itu sembahan-sembahan mereka tu berupaya untuk menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun, dan mereka untuk berhala-berhala tu atau sembahan mereka tu sebagai tentera yang berkawal. Faham tak? Dia pasal dia orang minta daripada berhala tersebut yang mereka sembah selain Allah Taala perlindungan. Tapi berhala tersebut sendiri tak boleh jaga diri masing-masing. Mereka kena kawal, takut orang musnahkan, pecahkan dan sebagainya, macam kena kisah Ibrahim alaihissalam. Bila dia buat kerja kan, dia robohkan, pecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum dia. Tujuan dia pecahkan tu untuk bagi kaum dia kefahaman bahawa segala yang mereka sembah tu tak berkuasa untuk pertahankan diri. Bercakap pun tidak, kan? Makan tidak. Jadi mereka tak boleh untuk buat tindakan sendiri. Macam mana boleh selamatkan diorang? Macam mana berhala tu boleh selamatkan mereka? Itu maksud soalan tu. Yang soal oleh Ibrahim AS tu, itu tujuan dia. Sebab ini keadaan orang yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, semuanya lemah. Tak ada upaya menolak dari mereka sebarang kemudaratan, sebarang kemalangan. Tapi dalam masa sama, orang yang mengambil mereka sebagai pelindung tu lebih teruk daripada mereka. Mereka dah tahu benda tu tak boleh selamatkan diri, tapi mereka ambil juga. Sebab tu Allah SWT beri gambaran berkenaan pasal perbuatan mereka tu, mereka mengambil seperti laba-laba lah. Macam mana laba-laba membuat dia lemah, mengambil sarang yang lemah, yang tak boleh lindung dia daripada sejuk dan panas. Okay. Jadi siapa-siapa ambil, macam tu keadaan mereka. Okay. Tak bertambah, mereka tambah lemah. Lalu kita lihat, lalu kita akan dapati seorang di kalangan mereka yang lemah ni, diorang ni termasuk daripada golongan yang lemah, apa dikata mereka ni orang paling lemah dari segi ketahanan diri, keazaman tak ada, dan mereka paling lemah kalbu mereka, badan mereka lemah, keadaan mereka lemah, sentiasa takut. Bahkan itulah kita kata lihat, bila kita kata contoh macam kes dan sejarah umat Islam pun, mereka yang musyrik ni kalah, dia lari. Bila bertempur di medan perang, dia akan lari, dia tak akan bertahan sebab mereka mengambil berhala sebagai mereka punya sandaran. Nama kita macam tu jugalah. Berjumpa dengan kumpulan-kumpulan sesat ni, memang penakut sebenarnya. Penakut. Dia paling lemah, paling takut. Paling lemah, paling takut. Berhadapan dengan masalah, dia paling awal lari. Paling awal lari. Tidak bertahan dalam keadaan mana pun. Sebab mereka mengambil sandaran yang lemah. Kalau kita umat Islam yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala akan tolong kita, bantu kita. Zaman kita sekarang ni kan, bila kita dengar WHO kata ini, kata itu, kita tak pernah takut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan benda ni boleh berlaku tanpa kita jangka, Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menghilangkan dia tanpa kita upaya. Tanpa upaya kita pun Allah Ta'ala boleh hilangkan. Bukan kita hanya menunggu bergantung sebagainya dengan apa yang orang cakap. Tak ada. Kita tahu Allah Ta'ala boleh hilangkan. Macam Allah Ta'ala berkuasa, amat berkuasa mendatangkan kepada kita penyakit, Allah juga lah maha berkuasa untuk menghilangkan dari kita penyakit-penyakit ni. So kalau kita tak ada tauhid, dan kita akan rosak lah. Terutama orang-orang yang sesat, dia akan sentiasa macam pening kepala, apalah Dajjal, apalah sekian. Dia macam tak ada Tuhan. Kumpulan contoh macam yang terlibat teori konspirasi ni, tak ada Allah Ta'ala dalam hidup mereka. Semua diorang rasakan diorang buat sendiri. Ini sangat bahaya sebenarnya. Sebab kita tahu dalam di sisi orang-orang yang musyrik pun macam tu juga. Mereka tak ada pergantungan yang tepat kepada Tuhan. Jadi dengan sebab itu, sandaran mereka lemah, dan mereka lemah. Sentiasa lemah. Kita tak pernah lemah. Kita tahu Allah Ta'ala bantu kita. Usaha kita buat. Ambil asbab.
kemudian jaga diri kita, kemudian makan benda-benda yang elok sebagainya, jauhkan diri, distance, social distancing kita buat. Semua tu kita ambil asbab, tapi Allah Ta'ala yang akan hentikan. Semua kita ambil asbab, tapi Allah Ta'ala yang akan menghentikan. Kita faham benda tersebut. Ini atas sebab tauhid. Okay. Dan dia kata, dan inilah dia kata yang perumpamaan ini yang macam dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di antara perumpamaan yang paling elok dan paling jelas ke atas kebatilan kesyirikan, kerugian orang yang membuat kesyirikan, dan terhasilnya ke atas lawan yang bermaksud dia. Apa tujuan dia nak, dia akan dapat di opposite. Dia nak perlindungan, tapi dia akan lindung pula pelindung dia. Dia nak perlindungan, tapi dia terpaksa lindung pelindung dia. Pelik kan? Dan kita tak ada. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Kita tak beriman pun Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tapi kita tahu bahawa kita minta perlindungan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha Berkuasa untuk lindung kita. Tak ada tak ada masalah dekat situ. Tak ada contradiction. Sedangkan orang yang buat penyembahan selain Allah Ta'ala, dia ada contradiction. Contradiction berlaku. Kan dia minta pada yang lemah. Orang yang kubur tu tak boleh bangun dari kubur dia. Kan tak boleh pertahankan diri. Tapi dia nak rumah dia pertahankan oleh orang tu. Dia susah jerit orang tu. Kenapa? Dalam masa yang sama di alam semesta ni kita lihat. Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk dia lebih beriman pada dia berbanding manusia. Saya kat Yaman dulu ada satu tempat kan. Memang kat Yaman ni ada satu tempat dia panggil apa? Ada tempat tu nama Ibn Ulwan dekat belah area Ta'iz. Ibn Ulwan ni kononnya seorang yang sangat baik. So jadi dia kononnya kubur dia ni atau nama dia terkenal. Kononnya dia wali Allah. So dia doa makbul dan sebagainya. Jadi orang ramai sering datang kubur dia minta macam-macam. Dan bahkan diorang ada idea, kalau kesusahan nak ditimpa musibah, banjir ke apa ke sebagainya, jerit ya Ibn Ulwan, jerit. Macam orang kita sebut ya Abdul Qadir Jailani lah. Atau geng tarekat panggil guru masing-masing. Ya Badui, ya apa semua dia panggil nama guru mereka. Untuk selamatkan mereka sebut nama guru. Okey. Satu hari, ni cerita orang Yaman cerita balik. Macam ni keadaan. Satu hari, seorang gembala, seorang lelaki ni, dia ada keldai seekor. Kan? Dia nak lintas sungai. Air bah datang, dia takut. Dia takut akan hanyut dan sebagainya. So dia sibuklah jerit, ya Ibn Ulwan, lepas daripada kawasan berkenaan. Lepas tu keldai dia dengan takut-takut dia nak lepas, keldai dia lintas tanpa baca apa. Keldai tu lintas tanpa baca ya Ibn Ulwan, lepas. Mana keldai tu lepas, dia sibuk jerit-jerit nama selain Allah Ta'ala. Keldai tu tak pernah jerit pun nama selain Allah Ta'ala, lepas. Ni kadang-kadang benda ni sangat simple. Mana makhluk Allah Ta'ala selamat tanpa perlukan kepada benda-benda berkenaan. Kenapa kita perlukan benda tersebut? So Allah Ta'ala Tuhan yang menjaga diri kita, melihara kita sepanjang waktu, bukannya yang lain. Sebab tu dia kata macam Ibn Qayyim kata, ini contoh paling kuat nak beri bayangan tentang keadaan orang yang meniru selain Allah Ta'ala. Ini kebatilan kesyirikan. Rugi orang buat, dan dia terhasil di opposite kepada apa yang dia sibuk nak. Makin rugi juga makin teruk. Ini dalam kitab Amsal Quran Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Kemudian contoh ketiga. Kita tadi buat contoh ketiga. Okay, contoh ketiga daripada surah Ar-Ra'du ayat ke-14. Surah Ar-Ra'du ayat ke-14. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Lahu, milik Allah Ta'ala, da'watul haq, doa kebenaran. Doa kebenaran milik Allah Ta'ala. Doa yang akan dimakbulkan, akan dijadikan jawapan baginya adalah milik Allah Ta'ala sebenarnya. Walladzina yad'una min dunihi, dan mereka menyeru selain Allah Ta'ala, la yastajibuna lahum bi syai'in. Mereka yang diseru itu takkan menyahut untuk mereka yang menyeru kecuali dengan sesuatu pun, illa kecuali
Kabasi kaffaihi ilal ma'. Seperti orang yang membukakan tangannya kepada air. Dia cedok macam ni air. Dia belughafahu untuk sampaikan air tadi kepada mulut dia. Kan kita nak cedok air untuk minum, kan kita patut buat macam ni. Kan? Tapi kalau untuk buka macam ni, cedok air untuk sampaikan air ke mulut dia. Wa ma huwa bibalighih. Dan tidaklah dia boleh menyampaikan air ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tiadalah seruan atau doa orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan. Okay, ini adalah contoh yang menjelaskan kadar kemustahilan mendapat manfaat seorang musyrik dengan yang disembah olehnya. Siapa disembah? Orang musyrik tak dapat faedah pun dengan apa dia sembah. Ya, macam kalau kita lihat sekarang lah, berlaku COVID-19 sekarang ni kepada masyarakat umum dunia. Banyak yelah orang yang sentiasa kata tok guru dia wali, tok guru dia apa, doa dekat kubur ni makbul, doa kubur sekian makbul. Kan batal habis. Batal habis. Siapa buat penyekutuan? Pasal kita umat Islam, kita tak diajar macam tu. Bagi ahli tauhid, kita faham doa kita tu, apa Allah Ta'ala nak berikan adalah ikut kadar apa Allah Ta'ala nak bagi. Tak pernah dikatakan mesti dapat, takkan tertolak. Tak ada. Kalau tertolak pun mungkin ada sebab dia, Allah Ta'ala. Jadi pasal kita sentiasa sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab kita belajar mengenal Allah Ta'ala dengan kaedah tauhid yang betul. Allah Ta'ala tak terpaksa untuk buat apa kita buat. Okay, macam ni, macam kita buat satu benda, Allah Ta'ala kena jawab sahut doa kita. Macam orang tu kata, kalau buat macam ni, Allah Ta'ala akan makbulkan. Kalau buat macam ni, Allah Ta'ala makbulkan. Dia bagi contoh lah perbuatan. Sedangkan kita yang ahli tauhid, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu Taala ala kulli syai'in qadir, Allah Taala tak dipaksa oleh siapa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh hamba-Nya. Dalam doa kita ni, kita faham doa kita manfaat untuk kita macam Nabi sabdakan, sama Allah Taala berikan apa kita minta, atau Allah Taala tangguhkan, kan, tangguhkan lambat, ataupun Allah Taala gantikan pada hari kiamat sebagai syafaat, ataupun Allah Taala tolak dengannya bala yang serupama dengannya. Maksudnya tak pernah kita rugi dalam berdoa. Dan doa kita bukan semata-mata untuk disahut Allah Ta'ala. Bahkan doa kita adalah tanda kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Tanda kita hamba, kita rayu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu jadi betul. Itu jadi kebenaran yang kita faham bahawa Allah Ta'ala tak bagi pun Allah Ta'ala tahu kenapa. Lambat pun Allah Ta'ala tahu kenapa. Okay. Allah Ta'ala biarkan kepada kita dah hampir setahun dah. Yes, hampir nak setahun dah kita kena COVID-19 ni, dialami oleh seluruh dunia. Jadi sekarang ni bila Allah Ta'ala jadikan macam ni, kita sebagai yang beriman, kita kena yakin Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, maha luas pengetahuan, maha penyayang. So, bila dia buat apa-apa pada kita, dia lebih tahu apa yang patut ataupun tidak. Ini tauhid. Sedangkan pada orang yang tak ada tauhid, dia tak boleh fikir macam tu. Dia kena fikir, kenapa Tuhan tak bagi? Tuhan tak dengar doa aku ke? Apa salah? Dia menyalahkan takdir, menyalahkan nasib, dan seolah-olah macam Allah SWT tidak tahu apa yang patut, apa yang tidak. Sebab dia tak belajar sifat Allah Ta'ala. Sentiasa menyalahkan takdir dan nasib. Hanya kerana bila tak jadi apa bergerak di alam semesta ni, atau di alam ni, di kehidupan dia, seperti dia kendaki, dia terus kata, ni Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala tak sekian. Tak boleh macam tu. Sebab tu sebenarnya zaman kita sekarang ni, macam orang sering kata doa makbul kalau baca sekian, baca ratib haddad, ratib atas negeri, tak masuk apa benda apa, tak kena serang bala tentera, semua habis. Kalau ni kata lepas ni, kalau ni kata ada siapa-siapa datangkan zikir-zikir rekaan yang mereka kata kalau buat ini dapat ini kan, cakap dengan dia time COVID-19 tu, pakcik pergi mana? Dia panggil dia, pakcik lu time COVID-19 wujud tak? Dia kata ada. Pakcik tak buat pun doa sampai hilang COVID-19, kenapa tak buat? Bagi dia pening kepala sikit. Sebab dia orang sering janjikan benda yang mustahil. Sedangkan kita tahu dalam konteks masalah pemberian, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, terpulang kepada Allah Ta'ala nak bagi ke tidak. Kalau tak bagi pun dia adil dan juga sayang kita. Kalau dia bagi pun dia adil dan sayang kita. Tidak ada pernah Allah Ta'ala tak sayang kita. Ini beza. Seorang yang ada tauhid, dia faham kedudukan dia dengan Allah Ta'ala sebagai hamba dan tuan tu, dia faham macam mana Allah Ta'ala nak laksana kepada dia, apa nak buat, semua dia kena terima. Sedangkan seorang yang menyembah selain Allah Ta'ala, tak macam tu. Dia cari kononnya kalau buat macam ni, selawat macam ni, baca selawat ini, selawat itu, akan jadi sekian. Ini masalah lah. Dekat sini rosak dia. Sebab tu,
Kenapa dekat sini macam pengarang buku pengarang tulisan ni kata, ini perumpamaan yang menjelaskan kadar kemustahilan manfaatnya seorang musyrik dengan yang disembah selain Allah Taala. Kalau dia agungkan wali dia tak tolong dia. Wali tak tolong dia. Kalau dia sembah nabi pun tak tolong dia. Sebab kalau konsep ni sebenarnya Allah Taala saja yang berkuasa, tak ada siapa berkuasa bersama Allah Taala. Kerana Allah SWT, Allah Jalla wa Ala menyerupakan dalam keadaan contoh ni, dia kata contoh agung ni sahutan Tuhan-Tuhan yang batil daripada kubur ke, daripada makam-makam ke, pokok-pokok ke, terhadap penyembah-penyembahnya. Okay? Seperti orang yang membukakan tapak tangan kepada air untuk mencapai minuman daripada air tersebut. Okay? Dan dia takkan mampu buka macam tu kan, tak ada kan dapat air tu ke mulut dia. Okay? Jadi kalau dia kata mana takkan dia menyampaikan kepada mulut dia air berkenaan. Lalu dia ulurkan tangan dia, kan? Tangan dia dalam keadaan dia dahaga, akan tapi tak sampai air tu kepada sampai dia kepada air itu adalah mustahil. Sampai dia kepada air itu adalah mustahil. Macam mana keadaan ni adalah mustahil juga. Macam tu juga mustahilnya seorang yang menyembah Allah Ta'ala bergantung dengan yang mustahil untuk memakbulkan bagi dia apa-apa. Okay? Lebih dahsyat lagi. Sebab orang yang contoh mati, atau berhala, atau sekian, atau tangkal. Dia macam tangkal lah. Itu tangkal kan. Ni saya pernah kata pada orang, dia kata apa, cincin yang dia pakai ni, kayu batu ni hebat lah apa sebagainya. Kalau batu tu, kan cincin yang dia ada tu, kalau masuk jamban, tak boleh keluar pun dari lubang jamban tu. Tak ada batu tu terjun balik keluar. Elak dari kena tai. Mana ada? Ini kena faham. Macam ada orang digunakan apa? Kuda laut kering. Macam ini tangkal orang Melayu kita. Ada bom-bom hajar, ambil kuda laut, seahorse tu tangkap atau biar kering, kemudian letak dekat bidai pintu. Kalau tu tak dalam dashboard kereta, takkan kena musibah. Baru ni jiran saya tunjuk satu, pakcik dia bagi. Ni simpan dia kereta. Dia bagi saya buang kan. Dia kata buang, saya kata buang. Nak kena upacara, tak ada upacara, buang je. Saya kata buang je. Buanglah. Pasal benda ni adalah benda yang takkan boleh. Pasal kita tengok kuda laut kering tu, kalau semut datang gigit dia untuk jadi makanan mereka, semut ambil kan, digigit sikit-sikit, mati, hancur. Dia dah mati. Dia akan hancur reput, digigit oleh semut. Kalau semut dapat semut gigit, habis, tak ada tinggal apa. Dia tak boleh selamatkan diri dia daripada semut dia datang gigit. Tiba-tiba dia selamatkan rumah kita daripada pencuri, atau daripada hantu dia teruk kan. Macam mana? Ini kadang-kadang benda macam ni yang saya perhatikan pada masyarakat Melayu kita. Benda ni sebenarnya dengan sejarah jelasnya tak ada nilai doa tersebut. Panggil pada orang yang kubur tu, wahai Tuhan tolong kami, wahai Tuhan selamatkan kami. Dia tak boleh selamatkan diri dia. Dia bukan himpitan. Sebab tak ada manusia yang tak kena soal dalam kubur. Cuma ringan atau berat. Semua adalah hamba Allah Ta'ala. Tak ada siapa datang kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan ataupun kawan. Macam dalam surah Maryam kan, wa kulluhum atir rahmani abda. Semua mereka datang kepada Tuhan penyayang sebagai hamba. Tak ada siapa datang sebagai teman. Walaupun Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, dia kata dia diangkat sebagai khalil Allah Taala, orang kesayangan, orang rahsia Allah Taala. Tapi baginda tetap hamba. Apa baginda minta hanya ikut kadar Allah Taala berikan saja, tak ada berkongsi hak. Tak ada benda yang boleh dibuat kecuali dengan izin Allah Taala. Kalau Allah Taala isytiharkan, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tak ada siapa boleh beri syafaat di sisi Allah Taala kecuali dengan izinnya. Kalau Allah Taala izinkan untuk berlaku syafaat, maka jadilah. Kalau Allah Taala tak izinkan, Nabi pun tak boleh bagi. Nabi SAW pun tak boleh bagi. Atau macam ketika di hari akhirat kan, Nabi ceritakan di haud, di telaga nanti, Nabi nak berikan minuman kepada siapa yang datang di telaga kan. Jadi Nabi SAW ambil air nak bagi minum, kemudian tiba ada orang yang dikenali oleh baginda SAW sebagai umat dia. Dikenali sebagai umat dia. Sebab semua umat Nabi SAW hari akhirat nanti akan bercahaya putih tangan dan kaki serta di kepala dari kesan wuduk. Tapi bila Nabi panggil untuk datang, malaikat sekat. Jadi bila malaikat sekat kan. Jadi Nabi SAW terus kata, dia kata ummati, satu riwayat kata ashabi. Lepas tu para malaikat kata apa? Ma ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa mereka buat selepas engkau tak ada. Engkau tak tahu apa mereka adakan sudah engkau tiada. Nabi kata suhqan padahlah muka. Kemudian Nabi pun biarkan malaikat sekat. Nabi tak boleh selamatkan. Walaupun Nabi kenal. Ini kena jaga. Sebab tu kenapa kena faham bahawa
Tak ada manfaat doa panggilan kecuali kepada Allah Ta'ala sahaja. Seru kepada Allah Ta'ala adalah salah. Sebab tu kenapa dimatikan setiap para anbiya, kan, para awliya tadi, untuk tunjuk pada kita adalah mereka ni manusia. Tak boleh selamatkan diri daripada kematian. Macam mana boleh selamatkan kita pula? Mereka pun akan sakit demam. Tak ada macam pejam mata terus sihat. Mana ada? Hatta Nabi SAW pada akhir hayat baginda, Allah Ta'ala jadikan lemah badan untuk tunjuk kepada kita bahawa Nabi SAW adalah manusia yang tak boleh menolak dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Ta'ala sayang baginda dengan jadikan baginda sebagai kasih Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala sahaja bagikan kepada baginda kesakitan sebelum kematian. Sebelum kematian tu sakit demam, kan, tak sihat, tak larat badan, sampai kena dipapah oleh para sahabat untuk keluar berucap, untuk tunjuk pada kita baginda adalah manusia, tak berkuasa untuk selamatkan diri baginda sendiri daripada demam, sakit, pening kepala dan sebagainya. Mana mungkin baginda boleh selamat kita daripada benda lain. Sebab itu hak Allah Ta'ala jadikan. Ada batasan. Baginda doa untuk kita, ya. Doa Nabi untuk kita, kan? Bila Allah Ta'ala buka, benarkan syafaat untuk Nabi beri pada kita, ya. Bila Allah izinkan sahaja. Tanpa izin, tak boleh. Kalau Nabi yang Allah Ta'ala sayang pun macam tu keadaan dia, macam mana boleh manusia lain ada kelebihan lebih melampau daripada itu? Kena jaga sikit. Pasal banyak orang salah faham. Dia menyangka bahawa kalau sekiranya kita minta pada Nabi ni, boleh minta macam minta pada Allah Ta'ala. Ini adalah sangat salah. Sebab tu kenapa dalam kes tadi Allah Ta'ala perumpamakan doa, seruan, permintaan, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa dia sembah adalah mustahil. Tak boleh dia dapat apa-apa daripada doa dia. Sebab Allah Ta'ala pemberi segala-galanya, bukan sesiapa yang kita minta. Wali ke, Nabi ke, Rasul ke, apa, tak boleh bercakap kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Hatta malaikat takkan berkata-kata kecuali izin Allah Ta'ala. Bahkan para malaikat takkan beri syafaat kecuali siapa Allah Ta'ala izinkan. Bagi Allah Ta'ala redai, Allah Ta'ala izinkan ataupun redai, maka mereka saya dapat syafaat daripada para malaikat. Yang Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala izinkan. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-31. Al-Hajj ayat 31. Ni contoh keempat. Perumpamaan yang keempat, ni contoh je. Banyak contoh lain, tapi macam hatta dalam Al-Quran Karim, Ibn Qayyim ada buat kitab Amsal Al-Quran. Tapi kita sekarang ni ambil 4 je contoh untuk berkait dengan tajuk masalah kesyirikan dan tauhid. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala berikan macam mana. Okay. Perumpamaan yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Okey. Wa may yusyrik billah, dan siapa menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, faka'annama kharra minas sama', maka dia seolah-olah terjun atau jatuh daripada langit. Fatakhtafuhu at-tayru, lalu disambar dia oleh burung. Dia jatuh dari langit, lalu dijatuh oleh burung, ataupun au tahwi bihi rih, ataupun dijatuhkan dia, diyunamkan dia oleh angin, fi makanin sahik, pada tempat kedudukannya sangat teruk, sangat jauh. Okey. Dikatakan kat sini, ini adalah ayat yang Allah Ta'ala serupakan orang musyrik ni yang menyembah bersama Allah Ta'ala selainnya dengan orang yang jatuh dari langit. Okey. Maka dia sama ada orang jatuh dari langit, sama ada dia jatuh, dia akan dicarik atau dirobek oleh burung-burung di udara, okay, ataupun diterbangkan oleh angin ke tempat yang lagi jauh. Okay. Jadi pada dua keadaan tadi, sama ada dia jatuh tadi dirobek oleh burung ataupun jatuh ke tempat yang sangat jauh, maka dua keadaan tadi ia adalah kebinasaan yang tak terhasil bersamanya sebarang keselamatan. Mana jatuh tak ada bersambut, jatuh tak ada berlapik. Jatuh sama ada jatuh tu kena terkam dengan burung ke dan sebagainya, atau jatuh dia terhempas ke bumi ke tempat yang jauh, gaung dan sebagainya, tak ada keselamatan. Okey, tak ada keselamatan. Maksud dia pasal pegangan. Sebab ini berasal dari pegangan. Sebab seorang yang beriman, bertauhid, dia akan ada solid dan pegangan yang kuat. Macam bila orang-orang musyrik dikatakan diorang ketika peperangan kan, diorang kata orang berislam ni tak ada Uzza, tak ada Manah, tak ada sekian.
Tapi Nabi kata kita ada Allah. Diorang duk sibuk dengan berhala diorang yang diorang tak sendiri pertahankan. Tapi kita ni ada Allah. Sebab tu pegangan kita umat Islam ni sentiasa tetap dan teguh. Bila kita kena musibah ke, hatta ketika orang munafik kan, duk sibuk kata, kan, kata inilah itu dan sebagainya. Kita dalam Quran kita ada ajaran. Tak perlu kita takut pada orang kafir. Perancangan mereka betul. Tak ada siapa kata tak ada. Tak ada perancangan. Diorang ada perancangan, ada panggil konspirasi untuk kena pada kita. Itu tak ada siapa kata tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Okey. Tapi dalam masa yang sama, disuruh kita untuk berkata lain. Disuruh kita dalam surah Taubah, kan, bila apa? Cek. Okay. Dia bila orang-orang munafik kan, orang munafik dalam Quran, dia orang suka nak tunggu orang-orang beriman kan kena musibah atau kena ketidakuntungan. Kalau orang beriman ni kena musibah, banyak mati, dia orang happy. Dan bila orang beriman dapat benda-benda yang baik, dia menyampah. Okay, jadi Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kan kepada orang-orang munafik, kata kul lan yusibana, katakan hai Muhammad, takkan menimpa kami, itu orang-orang beriman ni, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kita. Huwa maulana, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan kita. Pemilik kita sebenar adalah Allah Ta'ala. Dialah yang tuliskan pada kita segala benda yang berlaku. Kan? Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, kat atas Allah lah patut bertawakal, mesti bertawakalnya orang-orang yang beriman. So kita ada tempat pergantungan. Tak ada kita boleh dengar je, aduh Dajjal dah keluar, ini dah keluar. Kita ada kelang kabut. Sebab kita ada tempat pergantungan. Orang yang tak ada tauhid, dia akan pening kepala. Kan? Macam contoh macam apa? Macam bila dalam surah, okey, dalam okey, contoh dalam surah Al-Imran ayat yang ke-173. Okey. So, kita ni sifat orang beriman yang ada tauhid ni adalah bila orang-orang kafir ke dikatakan tak berkumpul untuk kenakan kita dan sebagainya. Dia sepatutnya pada kita orang beriman, sebab kita tak macam tadi, macam orang yang tak ada, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dia macam jatuh di langit, tak tahu nak pegang apa. Tak ada tempat berpaut. Dan dia akan jatuh kepada binasaan dan tak ada tempat untuk dia bergantung. Perbezaan orang beriman tak macam tu. Macam dalam surah Al-Imran ayat 173, Allah nyatakan, okay, bila kita ni orang beriman, ada tauhid, Allah nyatakan, alladzina qala lahumun nas. Orang-orang beriman ni adalah orang-orang yang bila berkata pada mereka, manusia, orang ramai kata pada dia, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dia kata, orang ramai telah berkumpul untuk kalian, maka takutlah mereka. Takutlah kamu akan mereka. Ni macam ni lah, macam yang teori konspirasi lah. Dia kata, ni tengah buat ni, akan jadi kiamat tahun depan akan sekian. Ni apa hal ni? Kita nak takut apa? Apa benda kita boleh takut? Sebab mati kita tu adalah nilai yang sebenar. Awak nak pergi mana? So Allah Ta'ala kat sini sebiji macam mana kan kumpulan teori konspirasi ni, macam kata pada orang ramai ni, telah berkumpul, orang ramai telah berkumpul untuk kita kan. Fakhshawhum, takutlah mereka. Maka orang beriman yang ada tauhid adalah mereka punya perangai adalah fazadahum imana, maka mereka bertambah iman. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, memadai untuk kita Allah Ta'ala, dialah sebaik-baik tempat kita bergantung. Kita tempat pergantungan. Sebab tu perbezaan di antara yang disebutkan dalam contoh tadi, yang last kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 31 tu, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa menyekutukan Allah Ta'ala, maka seolah dia orang jatuh daripada langit. Kan? Jatuh, terjunang dari langit, lalu disambar oleh burung. Ataupun jatuh, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh, gaung yang sangat dalam. Itu keadaan mereka tak ada tempat nak berpegang. Sedangkan yang beriman, yang ada tauhid, dia sentiasa berpegang dengan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak pernah hiraukan kepada kata-kata manusia. Kalau manusia tak suka sekalipun, kata inilah habislah, inilah sekian, akan jadilah ini, akan jadi itu, kita tak kisah.
Tahun depan Ya'juj Ma'juj akan keluar. Siapa kata tak pernah tahu? Quran dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu akan keluar. Tapi kita disuruh membanyakkan amal, bukan sibukkan dengan konspirasi tersebut. Itu beza dia. Sebab tu kita kata orang ni cerita, orang cerita. Kita dengar macam-macam. Perancangan ekonomi lah, perancangan sekian lah musuh buat. Tapi kita kena ada pergantungan pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kepada selain Allah Ta'ala. Bila ada seruan untuk jihad, dia kata pergi untuk jihad. Bukannya untuk kita buat macam ni je. Bila cukup syarat-syarat jihad, kita keluar. Bukan sibukkan dengan milah konspirasi lah. Padahal takut duit habis. Ini masalah dia. So, jadi ayat ni, Allah Ta'ala membayangkan tadi kita kata memang itu keadaan orang yang bila sekutukan Allah Ta'ala, dia tak ada tempat pergantungan yang betul. Dia kan grasping, pegang sini, pegang wali tak jadi, pegang sekian tak jadi, pegang sekian tak jadi. Semua tak jadi. Tangkal tak jadi, semua tak jadi. Tak ada tempat pergantungan betul. Sedangkan kita yang mukmin, macam Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, sentiasa ada pegangan dan juga tempat kembali. Kalau dia kata, orang kata kita akan tunggu untuk kita keburukan, maka Allah Ta'ala dah janji kepada kita, tak akan menimpa kita kecuali apa Allah Ta'ala telah tulis untuk kita. Dia Tuhan kita yang sebenar. Itu sebenarnya yang kita patut ada, pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni, sebab tu kita kena musibah, kita disuruh melafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Tak kembali pada siapa lain lah. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam contoh yang sangat unik ni, Allah Ta'ala menjelaskan kadar yang Allah Ta'ala mengetahui lagi maha mendengar, menjelaskan kadar keburukan atau kedahsyatan kesyirikan dan keadaan ahlinya yang teruk. Kerana sungguh siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, dia telah binasakan diri yang kebinasaan yang tiada sudahnya kebinasaan yang lain. Dia jatuh tu, tak ada tempat bergantungan dan terus pergi hancur. Tak ada tempat kembali. Sedangkan Allah SWT, kepadanya kembali semua yang beriman, semua yang tu akan diberi kepada ganjaran yang baik. Tapi ada pun yang syirik tadi, dia takkan pergi ke mana pun. Apa dia buat takkan akan jadi sia-sia semata-mata. Okey, kalau kita lihat apabila dia ambil kira perumpamaan yang dibuat dalam ayat-ayat, dia adalah perumpamaan yang dipanggil pembezaan. Perumpamaan yang ada pembezaan. Kerana Allah Jalla wa'ala, macam dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan sebagai ahli tafsir, menyerupakan tauhid ni kepada kedudukannya yang tinggi, keluasan Allah Ta'ala dan kemuliaan dia di langit, dan menyerupakan orang yang meninggalkan tauhid ni macam orang yang jatuh daripada langit, jatuh ke bawah daripada yang segala yang bawah. Dan burung, yang dikatakan burung tu, yang menyambar anggota badan dia tu, mengoyak-ngoyakkan dia, adalah syaitan-syaitan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Lalu dia tambahkan lagi pada orang tersebut, tambah rosak. Setiap syaitan, dia akan sentuhan pada dia, pada agama dia atau kalbu dia. Maka setiap yang ni akan ambil anggota dia, sikit ambil sini. Semua akan ambil pada bahagian orang yang jatuh di tempat lain. Dan angin tu pula, yang dimaksudkan dalam ayat tadi, adalah angin yang bawa ke tempat yang jauh ni adalah hawa nafsu dia, yang membawa dia jatuh kepada kebinasaan. Yang menyambar dia adalah syaitan, yang jatuhkan dia ke tempat jauh tu adalah hawa nafsu dia sendiri. Ya Alhamdulillah, SWT lindungi kita. Okay. Jadi kalau anda kata sesudahnya ke semua ini, adakah layak untuk seorang Muslim yang menyaksikan tauhid, syahadah, menyaksikan tauhid, akan sujud dan sujud dan sujud kepada yang maha tinggi lagi maha terpuji, untuk beriman dengan hari tiada tempat lari daripada Allah Ta'ala, dan tiada peralihan dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah berikan dia, menggerunkan dia dengan banyak daripada penggerunan daripada Allah Ta'ala sendiri. Bagi siapa-siapa menjadikan Allah Ta'ala sebarang sekutu, untuk mengalihkan sebahagian atau sedikit daripada ibadat dia kepada selain Allah Ta'ala, ataupun bergantung dengan selainnya, dan juga ataupun haji ke, ataupun buat umrah ke, macam di Hadramaut, diorang ada buat haji khas, ziarah kubur Nabi Hud pada bulan Syakban, 10 Syakban, diorang pasti akan buat satu perhimpunan di tempat di mana kononnya kubur Nabi Hud ada. Diorang akan buat macam Mina, bermalam di situ, bergendam, berqasidah kat kubur. Itu contohlah. Jadi kadang-kadang dia alihkan ibadat, bahkan tak setia kasih sayang. Ini macam 3-4 hari ni kan keluar artis-artis. Semua artis-artis ni kan, terus teranglah, memang diorang bekerja bukan untuk agama. Saya faham, kerja mereka semua ni memang untuk keseronokan diri mereka, seronokkan orang lain.
Kalau dia kata orang semua bertaubat, tak ada siapa tengok lah penyanyi-penyanyi ni. Semua orang bertaubat, semua orang takut Allah Ta'ala. Artis tak cari makan. Artis tak boleh cari makan. Tak ada siapa akan datang konsert, tak ada siapa akan datang tempat nyanyian orang. Kan? Kalau dia kata semua manusia takut Allah Ta'ala. Jadi diorang ni memang jadi ejen sebenarnya. Sebahagian besar artis-artis ni adalah ejen kepada hiburan, entertainment dan sebagainya, yang kita kata kalau tak salah cakap pun memang ejen kepada keseronokan duniawi. So mana pernah mereka hiraukan berkenaan dengan agama? Mana pernah hiraukan? Yang kita pelik buat apa kan? Dan paling teruk adalah bila ada orang Islam kita mengambil artis sebagai sandaran. Kan? Hormat kepada sekian. Macam dia seorang je ada anak sekolah international, orang lain pun ada anak sekolah international. Elok je takwa pada Tuhan, pakai tudung dan sebagainya. Dengan seorang je anak sekolah international. Sepah manusia sekolah international lah. Ini semua kena jaga sikit. Tak ada nilai. Mana orang macam ni tak ada nilai Allah Ta'ala sisi dia. Dia ada pada dia masalah norm, apa orang cakap, apa media cakap. Dia tak pernah tengok di depan Allah Ta'ala jawab apa. Apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Kan? Kalau dia kata dalam masalah sensitivity atau sentimen, perasaan, jika selain Allah Ta'ala, selain daripada mak bapak dia dimuliakan, kalau dia sendiri tak diberikan penghargaan, tak disanjung pada sebagai satu sanjungan yang betul, dia pun tak suka hadir di majlis macam tu. Untuk orang lain, puji orang lain, tapi panggil dia buat apa? Tapi sekarang ni bila Allah SWT ditolak ataupun tidak dipersetujui ketuhanan Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia boleh angguk kepala dan pakai baju. Ini gila lah. Ini tak ada sentimen langsung. Sebab Quran ajarkan, bagi tahu tak ada kegunaan tadi. Tauhid itulah penting. Dan Quran ni adalah kitab tauhid. So kalau orang tu baca Quran, belajar Quran, sepatutnya dia membawa diri dia kepada tauhid, bukan bawa kepada kesyirikan. Masalah niat tu kita faham lah. Jahil tahap mana? Orang yang jual tahu-tahu sembah selain Allah Ta'ala salah. Macam pelakon Hindustan yang orang Malaysia gila-gila kan. Bersepah semua tu ikut perbuatan dah syirik. Amir Khan ke, Shahrukh Khan ke, Salman Khan ke, berapa kali dia sujud depan berhala. Angkat tangan sembah berhala berapa kali. Tapi masih lagi boleh orang terima tengok cerita dia. Kenapa? Tak ada sentimen langsung. Tak ada langsung rasa sayang pada Allah Ta'ala. Ni pelik. So bagi saya benda ni ini yang kita katakan Al-Quran Karim datang perumpamaan sedemikian untuk beritahu pada kita teruknya keadaan sesiapa menyembelih kerana selain Allah Ta'ala, sembah selain Allah Ta'ala, solat ke apa sebagainya, bahkan beri keraian kepada selain Allah Ta'ala daripada segi masalah ketuhanan, mengakui selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ini tak boleh lah. Ini adalah sangat tidak logik. Zaman kita sekarang ni manusia terlampau liberal sangat. Tak apalah, mati nanti jawab Allah Ta'ala. Kerja kita bukan kerja kita untuk hukum kat dunia ni saja. So kita maklumkan hukum kesalahan perbuatan berkenaan. Tak ada siapa kata boleh. Yang timbul baru-baru ni tadi, orang baru zaman kita sekarang ni kod-kod kata rasakan berlembut dengan orang-orang kafir dalam masalah perkara ini, kononnya sebagai satu jalan dakwah. Nabi tak pernah dakwah macam tu. Sebenarnya Nabi tak dakwah macam tu. Tak pernah Nabi SAW meruntuhkan tauhid untuk berikan kepada orang-orang kafir masuk Islam. Tauhid tak pernah dirobohkan. Nak tolonglah. Nak selamat, nak bagi orang tu duit ke, bagi makan ke, bagilah. Islam tak pernah larang. Tapi bila sebaik saja orang tu kata selain Allah Ta'ala ni Tuhan, dia masalah lah. Ini tak boleh. Tidak ada selain Allah Ta'ala, tak ada selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Itu adalah pengesaan kita. Itulah sebabnya tak boleh seorang yang belajar tafsir ke, belajar hadis ke, belajar fiqh ke, boleh ada pada diri dia perasaan buat benda-benda yang penghormatan keagamaan selain Allah Ta'ala ni, dia kata boleh tak apa. Ini tak ada. Sebab itu kita ulang ayat Quran surah Mumtahanah yang Allah Ta'ala nyatakan ayat keempat kan, Allah nyatakan kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Telah ada untuk kamu si teladan yang baik pada Ibrahim dan siapa-siapa bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum mimma ta'budun min dunillah, kami berlepas diri daripada kalian, semua cakap lepas diri daripada kalian, wa mimma ta'budun min dunillah, dan apa kalian sembah selain Allah Ta'ala, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, kami tak setuju, wa bada bainakum al-adawatu wal baghdha, dan nyata antara kami dan kamu permusuhan, dan juga kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampailah kalian semua beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Ini cinta kita kepada Allah Ta'ala tak membenarkan kita mengangguk kepala kita kepada selain Allah Ta'ala dari masalah ketuhanan. Ini asas. Ini adalah asas. Banyak orang kita masih lagi tak faham kepentingan tauhid. Sebab buat dosa lain, boleh Allah Ta'ala ampunkan. Kalau kes makan, cuba kan kes makan apa? Daging salah kan.
Okey. Daging-daging yang salah sembelih ke, salah makan ke, masih lagi ada kebarangkalian untuk boleh. Yang ini tak ada sebab pun kenapa nak buat, kan? Kenapa sibuk kan nak mengiyakan kekufuran, kan? Nak mengiyakan penyembahan selain Allah Taala, nak mengiyakan agama selain Allah Taala, sedangkan Allah Taala tuntut hanya Islam sebagai agama. Allah Taala tuntut hanya itu. Yang lain bagilah. Kenapa agama tak boleh? Bukan hak kita nak berikan, itu bukan hak kita untuk mengagih-agihkan. Sebab ini milik Allah Taala yang mutlak. Baik. Ya, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan tak? Sementara Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup kelas. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Esok lusa ni masuk 31 Ogos sebagai 31 Disember dan sebagainya. 31 Disember Jangan sibuk nak sambut tahun baru. Jangan sibuk lah pergi buka televisyen lah, benda lah untuk tengok perancangan-rancangan sempena tahun baru sebagainya. Ini termasuk keraian, bukan agama Islam. Yang tak sepatutnya umat Islam kita ikuti. Ini tak patut, tidak patut. Sebab ia semuanya adalah sembahan dan juga kepercayaan yang ada pada mereka berkenaan dengan nasib dan sebagainya bertukar pada awal tahun baru. Kononnya tahun dari lepas ni, kita sekarang ni dah waktu kita membaiki diri kita, bukannya tunggu tahun baru bersibuk nak buat azam. Okey, baik, kita berhenti sini, insyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.